kita kembali lagi meneruskan Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini. Seperti yang kita janjikan, kita ada wawancara yang kita bawakan pada hari ini, iaitu bagi segmen Kongsi Sama bersama Pusat Sejarah Brunei. Tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini iaitu asas pemeliharaan rekod sejarah di Pen Borneo, kombinasi kaedah moden dan tradisional, dan kita bersama tetamu dengan kita pada pagi ini. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi untuk berbicara mengenai dengan perkara ini, telah pun kita hadirkan tetamu undangan kita yang merupakan pegawai sejarah Pusat Sejarah Brunei, iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Hifni bin Mahari. Ya, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah sihat pada pagi ini. Alhamdulillah ya. Apapun ribuan terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Hifni ya kerana sudi datang ke studio pagi ya untuk berkongsi sama mengenai dengan perkara ini. Jadi sebagai mukadimah ni Tuan, mungkin boleh dikongsikan apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan pemeliharaan rekod di Pen Borneo dan kenapa rekod sejarah perlu dipelihara. Silakan Tuan. Terima kasih. Saya mulakan dengan Pen Borneo itu apa sebetulnya. Pen Borneo itu adalah salah satu bahagian di Pusat Sejarah Brunei di bawah Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Dan di mana Pen Borneo itu adalah fungsinya sebagai pusat sumber rujukan dan penyelidikan sejarah Borneo. Artinya di sana tersimpan banyak bahan-bahan yang rekod sejarah yang sudah berusia, terutamanya seperti manuskrip, peta, buku nadir dan sebagainya. Dan apa pemeliharaan rekod itu ialah ia melibatkan kerja-kerja pemeliharaan rekod supaya ia tidak rosak atau hilang begitu saja. Sebagai contoh untuk pemeliharaan rekod itu ialah seperti menjaga suhu dan kelembapan, mengawal serangga perosak ataupun membuat pembersihan dan sebagainya. Jadi di Pen Borneo ini kami menggunakan kaedah moden dan juga tradisional. Dan soalan yang kedua itu tadi mengenai kenapa pentingnya rekod itu dipelihara. Yeah. Ini kerana rekod itu mempunyai nilai sejarah dan merupakan warisan negara kita ni. Di sana ada budaya kita ni, identiti kita ni, dan juga suara lama bagi kita ni dulu. Dan ia merupakan bukti rujukan untuk kerajaan ataupun perujuk ataupun generasi yang akan datang. Nah, kalau sekiranya tidak dipelihara, maka apa yang akan tertinggal untuk generasi muda kita ni? Jadi itu kenapa ia perlu dipelihara. Dan rekod-rekod ini akan mudah terdedah kepada musuh-musuh rekod sekiranya ia tidak dipelihara, dan ini akan membawa kerugian yang besar kepada negara kita ni. Jadi itulah Jadi di sini Tuan, kalau kita ni tahu macam apapun yang kita ni simpan, barang-barang lama ni mesti ada caranya. Jadi apa di antara musuh-musuh perosak rekod kertas ini? Perlu sebelum kita ni membuat pemeliharaan dan sebagainya, kita ni perlu tahu apa musuh-musuh perosak rekod itu. Sebetulnya banyak. Dan di antaranya ialah seperti gegat ataupun silverfish. Gegat itu ya kecil saja yang selalu ada di kapit ataupun di tempat lipatan baju, atau gegat. Ia ni memang kuat memakan kertas ni. Kalau makan memang berlubang ni selalunya. Dan ia suka tempat kelembapan. Jadi walaupun ia nak makan, tapi kalau tempat itu kuat kelembapannya, maka ia akan boleh hidup walaupun nak makan. Itu bahayanya. Dan sama juga lipas. Dan kalau lipas ni, kalau yang makan, najisnya itu melekat pada kertas. Jadi susah untuk kita ni kan membersihkan dan sebagainya. Selain daripada itu, anai-anai. Biasanya anai-anai ini akan masuk ke dalam bangunan kerana ia tercium bau kayu. Apalagi tempat penyimpanan kita ni itu terbuat daripada kayu seperti rak-rak, almari dan sebagainya kan. Sama juga kalau sinaran matahari, kalau ia terlampau panas, ia akan merosakkan kertas ataupun lampu-lampu yang kita gunakan ini. Contohnya sebagai manusia kita ni juga, kita ni ada suhu badan kita ni. Contoh, kalau lebih daripada 37, 38, kita ni kan demam. Sama juga dengan kertas ni. Kertas ni ada suhunya daripada 18 ke 22 Celsius. Sekiranya ia terlampau tinggi, mencecah kepada 30 ke 40, ia akan berubah warna menjadi kuning dan akhirnya akan menjadi rapuh, cepat rapuh. Begitu juga dengan kelembapan. Kalau tinggi, ada basah, maka kulat akan tumbuh di tempat kertas. Dan kulat ini adalah makanan kegemaran bagi serangga-serangga perosak yang saya sebutkan tadi. Jadi itu antaranya habuk, api dan air ini semua musuh rekod. Kita ni sebagai manusia juga sebenarnya musuh rekod juga. Contoh kalau kita ni cuai, maksudnya kita ni melipat kertas-kertas ini, kita ni mencoteng-conteng, atau tangan kita ni berminyak ataupun kotor dan sebagainya. Jadi ia akan merosakkan kertas itu. Jadi itulah di antara musuh-musuh rekod yang saya dapat kongsikan lah.
Ya, Alhamdulillah ya kita terpun mendengarkannya penjelasan Tuan mengenai dengan apa sebenarnya masukan dengan musuh-musuh perosak rekod kertas ya. Jadi Tuan tadi ada menyebut mengenai dengan kaedah moden ya sewaktu soalan pertama. Jadi apa sebetulnya kaedah moden yang digunakan untuk memelihara rekod kertas di PIN Borneo? Okey, baiklah. Kalau kaedah moden saya berikan dua contoh, iaitu kerja-kerja mengawal suhu dan kelembapan dan juga kerja-kerja mengawal serangan serangga perosak yang ada kaitannya dengan kaedah moden. Ya. Kalau untuk mengawal suhu dan kelembapan, kita ni memerlukan mesin-mesin atau teknologi. Contohnya ialah seperti penghawa dingin. Perlu ada untuk kesejukan itu. Kalau kertas ini panas, maka ia akan rosak. Tapi ia perlu dikawal dengan menggunakan satu mesin yang dikenali sebagai dehumidifier. Dehumidifier ini ia menyerap kelembapan-kelembapan yang ada di sekitaran tadi. Dan ia akan menjadi air. Dan macam mana kita mengukur keadaan kelembapan yang ada pada sekitaran ini menggunakan satu alat yang dikenali sebagai hygrometer. Di mana hygrometer itu ada menunjukkan suhu panasnya berapa dan kelembapannya berapa. Selain daripada itu, untuk mengawal kepanasan ini, kita ni perlu memberikan langsir ataupun tintat supaya kepanasan itu berkurangan. Dan seterusnya, kita ni menghadkan penggunaan lampu. Dan kalau sekiranya tempat penyimpanan rekod atau terlampau sejuk, maka ia akan memberi damal ataupun bau hapak kepada bahan-bahan rekod itu. Macam mana cara kami mengendalikannya? Kami menggunakan satu serbuk yang dikenali sebagai natrium bikarbonat ataupun baking soda. Jadi ia boleh menyerap bau hapak itu. Kami juga menggunakan silika gel. Silika gel kalau kita ni membali barang-barang baru, biasanya kasut atau beg ada yang biji-bijian ni. Atau silika gel. Atau kami gunakan juga untuk mengawal kelembapan. Sama juga kami terdapat tu yang bantal yang di dalamnya ada silika gel. Jadi kalau buku itu terlalu berat ataupun sudah usang, untuk menjaga kurasnya, maka kami gunakan bantal itu. Jadi ini salah satu kaedah-kaedah moden yang kami gunakan untuk mengawal suhu. Dan bagaimana pula kalau kita ni kan mengawal serangga perosak menggunakan kaedah moden ini? Kami biasanya menggunakan boric acid. Ini boric acid ini satu serbuk ni, ya kalau sekiranya serangga perosak ini memakan, ia akan merosakkan sistem pencernaan dalam badan diorang dan akhirnya akan mati. Contohnya kepada gagat dan lipas ini. Jadi kami simpan di tempat-tempat yang khusus, di tempat yang gelap. Tapi ia cuma bertahan 4 bulan selepas menggunakan. Selain itu kami ada menggunakan satu teknik yang dikenali sebagai freezing. Freezing ini di mana bahan-bahan itu semua kami simpan dalam freezer. Contoh tadi, kalau sekiranya bahan-bahan ini didiami oleh serangga perosak, jadi dapat berapa kami bungkus barang itu. Setelah itu kami simpan di dalam freezer supaya mati 2 minggu. Setelah itu baru kami keringkan. Ada juga satu cara menggunakan gas beracun, tapi ini dilakukan oleh pihak profesional lah. Itu namanya prosesnya fumigation. Jadi yang menggunakan gas beracun methylene bromide. Jadi semua serangga-serangga itu akan ditahan selama 3 hari ataupun bahan-bahan itu disimpan dalam kontainer. Di dalam bahan yang tutup sebab beracun kan. Jadi tapi bahayalah. Disebabkan itulah ia dilaksanakan oleh orang-orang yang pakar, orang-orang yang pakar saja. Dan selain itu kami juga menggunakan insecticide untuk mematikan serangga perosak ini. Kami sembur di tempat-tempat yang tertentu dan sebagainya. Selain itu kami pun kalau sekiranya tempat itu retak dan sebagainya, kami tambal menggunakan simen dan sebagainya. Apa yang penting dalam mengawal serangga perosak ini, kita ni bagusnya menjaga kebersihan itu. Kebersihan itu paling penting. Kami menggunakan vacuum dan sebagainya. Jadi itu salah satu teknik-teknik lah antaranya yang kami laksanakan menggunakan teknik moden untuk mengawal serangga perosak. Okey, ini dapat kita lihat ya. Gambar-gambar yang telah pun dikongsikan. Ini adalah cara mengawal kelembapan, itu adalah hygrometer, dan ini adalah cara untuk membuang bau hapak. Dan inilah cara mengawal serangga perosak menggunakan yang saya sebutkan tadi. Ini adalah fumigation menggunakan gas beracun, dan ini salah satu boric acid yang saya sebutkan tadi. Dan ini ada jerat serangga perosak. Dan ini insecticide untuk mematikan serangga perosak. Dan ini adalah kaedah tradisional. Kami menggunakan herba-herba. Contohnya menggunakan kapur sirih dan bunga lawang. Ini bunga lawang. Ada fungsi-fungsinya. Bunga cengkeh juga. Bunga cengkeh dan seterusnya. Ini adalah tempat penyimpanan kedudukan menyimpan, dan ini adalah tepung dan juga dan ini adalah kulit telur.
Jadi ini adalah salah satu kedah-kedah tradisional yang kami laksanakan di Pen Borneo. Ya. Jadi saya tertarik dengan kulit telur itu. Apa ia punya fungsinya kulit telur itu? Ya, sebetulnya kalau kulit telur ini kami menggunakan kedah-kedah alami untuk kami mengawal serangga perusak. Ini dalam konteks serangga perusak. Karena kulit telur ini mempunyai banyak manfaatnya sebetulnya. Kulit telur ayam lah, kulit telur ayam. Jadi kulit telur ayam itu biasanya ia mengandungi kalsium karbonat dan biasanya orang gunakan untuk tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Dan baunya ni macam bau bata lah. Jadi dalam mengawal serangga perusak bagaimana? Ia bertindak melalui dua cara. Pertama ialah menghalau dan juga sebagai racun kepada serangga perusak ini. Pertama tadi, bau kalsium yang kuat itu ia sebagai repellent alami untuk serangga-serangga ini. Serangga-serangga ini tidak suka mencium bau kalsium itu. Ia akan mengganggu sistem atau deria penciuman serangga itu sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya semut, kalau kita ni semut ya berjalannya batur kan tu bersama kawan-kawan yang lain. Kalau kita bagi tenteranya itulah. Tapi kalau kita simpan sedikit serbuk kulit telur itu, dia tidak dapat menjejaki lagi teman-temannya. Ia sendiri pun dapat menjejaki. Sama juga dengan tikus. Kalau tikus kalau kita simpan di tempat laluannya, ia pun tidak dapat menjejaki di mana ia keluar dan masuk. Ini kelebihan kulit telur. Selain daripada itu juga, selain daripada serangga, selain daripada itu juga cecak. Kalau cecak pun sama juga tu. Pasalnya di dalam kulit telur itu ada protein. Kalau tidak dibasuh lah, ia sendiri pun takut. Seolah-olah ia merasai ada, terutamanya kalau sekiranya cecak ni kita digantungkan kulit telur ni, dia takut untuk menghampiri kulit telur itu. Kenapa? Pasal dia merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dia lagi. Pasal bau protein itu ada hidupan yang lain lagi. Itu untuk cecak. Tapi kalau macam mana caranya? Itu adalah sebagai repellent alami. Dan macam mana caranya untuk sebagai racun atau pembunuh. Di mana struktur kulit telur itu, ia tajam kan? Kalau sekiranya dihancurkan, ia strukturnya itu tajam. Jadi ia akan merosakkan serangga-serangga perusak ini. Kalau ia melintas di tempat kulit telur itu, badannya akan menjadi dehydrated, kering. Pasal sifat serangga perusak ini seperti silverfish dan lipas itu lembab. Kalau ia melintas tempat yang kering, ia akan sendirinya akan dehydrated dan akhirnya akan mati. Ia akan mati. Bagaimana cara menggunakannya? Pertama ialah kita ambil kulit telur, kita dibasuh dan keringkan arah cahaya matahari. Selepas itu baru kita tumbuklah menggunakan lasong. Boleh juga. Boleh. Semakin kalau blend boleh. Tapi jaranglah kami memblend lah. Sayang dah. Semakin halus, semakin bagus, semakin tajam serbuk itu. Kita ni kalau memegang memang terasa lah kan. Tapi kalau serangga perusak ia sebagai ancaman kepadanya. Tapi kalau kita ni sudah tu kita taburlah di tempat-tempat laluan serangga-serangga perusak ni. Contohnya di dalam store. Contohlah sebagai saja, kami menggunakan bunga cengkeh. Bunga cengkeh itu selalunya kalau kami simpan dalam satu tempat, serangga perusak ni akan lari. Dia akan keluar. Contoh kalau saya simpan di sini, ada serangga perusak itu, dia akan lari ke tempat lain. Dan di tempat lain itulah tempat kami, lokasi untuk kami menyimpan kulit telur ini untuk mematikannya. Ini untuk mematikannya. Itu caranya. Jadi tempat persembunyian itu perlu kita ni ketahui. Dan pastikan juga untuk menabur kulit telur ini di tempat yang kering. Kalau basah, ia akan berfungsi dengan baik. Jadi itulah lebih-lebihannya itu bolehlah kita ni simpan di dalam botol atau apa sebagai untuk kita ni punya kegunaan di masa hadapan lagi lah. Tapi kalau tadi lihat tadi Tuan selain daripada kulit telur, memang banyak cara ataupun kaedah tradisional. Mungkin banyak membantu ni untuk memelihara rekod kertas di Pen Borneo. Apa saja cara tradisional itu? Cara tradisional ini sebetulnya memang banyaklah. Jadi antara kalau saya gunakan tadi, kami biasanya menggunakan herba. Dan kami menggunakan herba ataupun barang-barang dapur saja yang kami gunakan. Contohlah, kami gunakan untuk mengawal kelembapan ini. Kelembapan ini kami gunakan kapur dan juga bunga lawang. Bunga lawang barang masakan. Kapur ia berupaya untuk menyerap kelembapan. Kapur ini ia warna putih kan. Jadi kita simpan dalam mangkuk dan simpan arah rak-rak. Tapi pastikan bahawa tempat ruang penyimpanan itu tidak boleh sajok panar. Perlu ada satu mesin juga ini kena dehumidifier untuk mengawal kelembapan itu. Kalau tidak, kalau ia terlampau lembab, ia akan basah. Sebenarnya bahan-bahan seperti ini sebagai penyokong saja, penyokong supaya tidak terlampau lembab dan sebagainya. Sama juga bunga lawangan ini. Bunga lawangan ini ia memang ada fungsinya, ia antivirus. Sebenarnya yang berbintang-bintang itu dan baunya ni
Wangi bilang tu wangi. Kuat. Wangi-wangi. Kalau disimpan di sini semerbak baunya. Jadi kalau bunga lawangan ni biasanya ia berkelebihan dalam menghalang pertumbuhan kulat. Ia sifatnya menyerap nih, kuat daripada kapur itu tadi. Cuma saja ia mesti dikawal juga. Kelembapan itu mesti dikawal. Kalau tidak, ia yang jadi kulat. Ia yang jadi kulat. Dan bunga lawangan ni, ia ada kelebihan dalam menyerap bau hapak juga atau damal. Macam teknik moden tadi. Ada kami gunakan nitrogen bicarbonate. Tapi kalau bunga lawang, ia secara tradisional. Ia ada penyerap alami. Penyerap alami. Lagi satu juga baunya yang harum atau dan baunya itu tidak disukai oleh serangga perusak. Serangga perusak tidak akan menghampiri bunga lawangan ini. Tapi cuma saja bunga lawangan itu disimpan di dalam, bukan di luar. Pasal dia menyerap kuat. Kalau kapur tadi disimpan di luar. Itu untuk mengawal kelembapan. Kalau untuk mengawal serangga tadi yang saya sebutkan tadi, kulit telur, bunga cengkeh. Bunga cengkeh itu pun sama tuh. Kalau masa musim COVID, kita ni banyak menggunakan bunga cangkeh ni kan. Apa ayah akan dapat bunga cangkeh ni? Mahal dia. Ya takkan bunga cangkeh ni ada baunya yang padas sama padar. Kalau sekiranya disimpan di tempat penyimpanan rekod, serangga-serangga perusak ni memang dia suka. Lagipun tahan lama. Bunga cangkeh ni tahan lama. Kalau kita ni menyimpan bertahan sampai 4 ke 5 tahun. Simpan saya dalam seganggam, ada tempat mangkuk dan kita simpan dan disimpan ada tempat-tempat penyimpanan rekod itu. InsyaAllah serangga-serangga ini memang dah berani menghampiri lah. Dan setakat ini penggunaan bunga cangkeh ini adalah penggunaan untuk menghalau serangga perusak yang paling berkesan lah di Pen Borneo. Malah ini digunakan di luar negara seperti negara-negara Arab seperti Mesir dan sebagainya. Mereka menggunakan bunga cangkeh karena kelebihan bunga cangkeh itu sendiri. Alhamdulillah. Kita mendengarkannya penjelasan Tuan mengenai dengan kaedah tradisional. Jadi Tuan, kita berbaki dalam 3 minit saja ni. Jadi mungkin boleh diringkaskan apakah perbezaan utama antara kedua-duanya yang digunakan di Pen Borneo seperti yang disampaikan. Perbezaan di antara keduanya seperti yang saya sebutkan tadi sebetulnya kaedah-kaedah tradisional ini sebagai penyongkong atau untuk teknik moden. Ia bukan untuk mengganti teknik moden. Karena teknik moden ini memang kita ni ketahui kalau teknik moden ini kita ni memerlukan memerlukan pengetahuan dan juga memerlukan kos yang tinggi. Kita ni memang membeli dan sebagainya dan perlu ada pengetahuan yang memang baiklah. Pasal menggunakan dehumidifier, menggunakan pengholding dan sebagainya mesti tepat. Dan kadang-kadang ia punya hasilnya lebih berkesan dan lebih efisien berbanding dengan penggunaan tradisional. Cuma saja ia perlu maintenance sebagainya dan penggunaan moden ini kadang-kadang contohnya tadi alat-alat ia punya racun-racun itu ia kadang-kadang berbahaya dan kita perlu ada ilmu untuk mengendalikannya, contoh pakai sarung tangan dan sebagainya. Dan ia merupakan kadang memang ada efek impak kepada manusia lah untuk kesihatan. Perlu kita ni ketahui, perlu ada ilmu. Dan untuk kaedah tradisional ini memanglah kosnya rendah dan senang untuk kita dapati dari bahan-bahan itu tadi. Contoh ada kedai-kedai India dan sebagainya kan. Lagi satu jimat dan sebagainya. Cuma saja kalau menggunakan kaedah tradisional ni banyak menggunakan tenaga manusia daripada teknologi. Kita ni mengadun, kita ni mengisar dan sebagainya kan. Jadi tapi kalau teknik moden kita ni perlu rutin memeriksa supaya rekod-rekod itu tidak rusak. Jadi itu ia punya perbezaan lah. Dan untuk pemeliharaan jangka panjang bagus menggunakan teknik moden. Dan kedua-dua ini sebetulnya teknik moden dan kaedah tradisional ini sebenarnya sebagai pelengkap lah di antara satu sampai lain. Apalagi kalau dikombinasikan kedua-duanya, apa hasilnya? Lagi bagus kan? Itulah yang saya cakapkan tadi kan, kaedah moden dan tradisional ini perlu dikomunikasikan agar hasilnya lebih baik lagi. Jadi mempunyai fungsi yang samalah untuk memelihara. Jadi apapun terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Muhammad ini kerana penjelasan yang dibawakan tajuk tadi pada hari ini, asas pemeliharaan rekod sejarah di Pen Borneo, kombinasi kaedah moden dan tradisional. Jadi terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.